Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Hello semua, anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan host saya tadi, dan sekarang anda bersama dengan saya pula dengan mata pelajaran yang lain pula. Macam biasa dalam Sukses SPM kita akan lakukan ulang kaji, kemudian sesi pembelajaran akan bermula sebentar nanti dan akan ada guru jemputan yang akan bersama dengan kita, akan mengajar murid-murid di rumah maupun murid-murid yang di studio. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Sebab sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan cecair sanitasi, dan apa yang paling penting, jaga jarak dan elakkan untuk pergi tempat-tempat yang berisiko jangkitannya tinggi. Okey, buat masa sekarang, stay safe, stay at home. Baiklah, sekarang ni kita nak tahu mata pelajaran hari ini apa. Ni dekat atas meja ni dengan ada buah tembikai, ada sayur-sayuran, ada buah tomato ni. Apa benda ni? Mata pelajaran apa ni? Mesti dah dapat clue kan? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran tanaman makanan. Dan apakah topiknya? Apa kata kita tanya sendiri dengan cikgu jemputan hari ini? Jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, itu dia. Kita dah kenal dah siapa cikgu kita hari ini. Dan sekarang cikgu tu dah ada bersebelahan dengan Afiq ni. Inilah dia. Assalamualaikum Cikgu Zul Azri. Waalaikumsalam Afiq. Ya, cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Afiq kenalkan lagi sekali kepada murid-murid di luar sana. Inilah dia Cikgu Zul Azri, iaitu Ketua Panitia di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Betul Afiq. Jauh. Jauh kita bawakan cikgu. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan, cikgu ada tak perkongsian yang nak dikongsikan kepada murid-murid di luar sana mengenai mata pelajaran dan juga topik hari ini? Okey. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu cikgu nak perkenalkan subjek tanaman makanan sangat special Afiq. Ya. Okey, sangat special. Okey. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan pelbagai kemahiran tanaman makanan selama 2 tahun Afiq. Secara percuma. Itu yang specialnya subjek ni Afiq. Okey, kemudian topik kita hari ini? Okey, untuk topik kita hari ini, kita pelajar-pelajar, murid-murid akan didedahkan dengan kemahiran penuaian dan pengenalan hasil patuai. Mesti ada cara selepas maksudnya kita nak dapatkan hasil daripada penanaman kita, betul cikgu? Ya, betul Afiq. Okey. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berkenalan pula dengan murid yang akan bersama dengan kita di studio yang akan belajar sama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey. Jadi inilah dia pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Nak tanya dulu, dah makan belum? Dah makan. Okey, dah makan. Azimin dah makan. Kalau tidak, Afiq nak belanja. Baik, Afiq nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Kemudian bagi tahu sikit, kongsi sedikit cita-cita anda. Kita mulakan dengan Muhammad Zul Husni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahu perkenalkan, nama saya Muhammad Zul Husni bin Zainuddin. Cita-cita saya ingin menjadi polis. Menjadi polis? Salah seorang frontliner. Seterusnya, Muhammad Irfan. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Naim bin Mahathir. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Okey, terima kasih Irfan. InsyaAllah. Seterusnya, kita ada Nurul Iman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Iman Ayuni binti Abu Talib. Cita-cita ingin menjadi ketua pengurus ladang. Okey. Memang ada kena-mengena dengan subjek kita hari ini. Di sebelahnya pula, kita ada Umi Alia. Silakan Umi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Alia Christina binti Ghazali. Cita-cita saya nak jadi pensyarah. Okey. Seterusnya, Muhammad Haikal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Muhammad Kamal.
bercita-cita ingin menjadi seorang pengurus ladang moden. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, kita ada Nur Alia. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Aqilah binti Muhammad Nazri. Bercita-cita sebagai pegawai pertanian. Ya, baiklah. Jadi mereka dah kongsikan cita-cita mereka, dah perkenalkan diri mereka. Dan sekarang ni Afiq nak bawa Cikgu Zul, kita gunakan cecair sanitasi terlebih dahulu. Patuhi SOP. Boleh Cikgu? Okey, boleh Afiq. Baik Cikgu, ikut saya. Saya gunakan terlebih dahulu. Dan Okey. silakan Cikgu. Cikgu pula Afiq. Ya. Ini antara langkah-langkah kita untuk menjaga kebersihan. Betul tak Cikgu? Okey, betul Afiq. Ya, untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 sekarang ini. Jadi, sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu Cikgu. Okey, kita bagi boleh. peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sedia dengan nota untuk mencatat apa saja tips dan juga skill yang akan disampaikan daripada Cikgu Zul sebentar nanti. Jadi sekarang kita berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengendalian hasil tanaman merupakan aktiviti terpenting pada peringkat akhir penanaman di ladang. Dalam modul ini, saya akan mendapat pendedahan tentang pengetahuan dan kemahiran dalam melakukan kerja-kerja amali penilaian di ladang dan mengendalikan hasil lepas tuai tanaman. Saya berharap setelah mengikuti modul ini, saya akan lebih bersedia untuk menduduki peperiksaan SPM 2021 nanti. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zul Husni bin Zainuddin, merupakan pelajar tingkatan 5 SMK Senganingan Sungai Tani Kedah, calon SPM pada tahun 2021. Saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada guru-guru saya kerana telah memberi peluang kepada saya mengambil subjek tanaman makanan sebagai subjek elektif. Dalam peperiksaan SPM 2021 nanti, saya berharap saya akan dapat menjawab soalan peperiksaan SPM dengan baik, seterusnya mendapat grade A+ bagi subjek tanaman makanan. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi mata pelajaran kita hari ini iaitu tanaman makanan. Memang ada banyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran dekat sini. Tapi sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, Afiq nak bertanya dengan murid yang ada dekat studio bersama dengan kita. Afiq nak pilih Umi. Umi Alia, cuba bagi pandangan ataupun pendapat awak sendiri tentang topik kita hari ini. Silakan Umi. Pandangan saya tentang subjek tanaman makan ini, dia membantu saya untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang pertanian. Okey, jawapan yang sangat padat sebenarnya, tapi ringkas. Kemudian seterusnya, saya nak pilih Irfan lah, Muhammad Irfan. Apa pendapat awak tentang topik hari ini? Pada pandangan saya mengenai subjek ini ialah saya dapat menambahkan ilmu pengetahuan dari aspek penilaian hasil tanaman. Selain itu, subjek dipelajari. Okey, terima kasih Irfan dan juga Umi. Baiklah, jadi mereka dah bagi pendapat mereka. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Zul Azri. Cikgu Zul Azri dah bersedia? Okey, dah Hafiq. Silakan Cikgu Zul. Okey, terima kasih Hafiq. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid di rumah dan juga murid-murid cikgu di talian. Sudahkah kamu bersedia? Okey. Sekiranya sudah bersedia, okey, cikgu akan mulakan. Okey. Sekiranya sudah bersedia, cikgu akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, sebelum tu cikgu nak sekali lagi cikgu nak kenalkan okey, cikgu nak buat pengenalan diri cikgu Okey. Nama cikgu Zul Azri bin Ghazali, merupakan ketua panitia subjek tanaman makanan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Okey, moto hidup cikgu, berusaha, terus berusaha, pasti berjaya. Okey, kemudian kita lihat subjek kita pada hari ini ialah subjek tanaman makanan, kod subjek 7303-1, modul yang kelima, pengendalian hasil tanaman. Okey, mari kita lihat apakah kandungannya. Okey, standard kandungan ada dua di sini. Yang pertama, penuaian dan pengendalian hasil lepas tuai. Yang kedua, pemasaran dan perekodan hasil jualan. Okey, seterusnya kita lihat standard pembelajaran. Ada 5 standard pembelajaran di sini. Murid-murid boleh rujuk kepada buku modul tanaman makanan. Okey. Seterusnya, okey, sebelum kita mulakan sesi kita dengan
soalan-soalan. Okey, cikgu nak mulakan dulu dengan sedikit ulang kaji ya. Okey, murid-murid boleh kita buat sedikit ulang kaji untuk refresh balik apa yang terkandung dalam modul ini. Boleh, okey, cikgu. jom. Okey, Afiq, boleh hadir? Ya. Okey, kita lihat kepentingan menuai hasil tanaman. Okey. Ada 4 kepentingan di situ. Okey, seterusnya kita lihat fasa-fasa penuaian. Okey, fasa yang pertama iaitu sebelum menuai, selepas menuai, semasa menuai. Okey, yang ketiga selepas menuai. Okey, ada 3 fasa yang terlibat. Okey, seterusnya kita lihat kaedah penuaian hasil tanaman. Okey. Okey, di sini kita ada 4 kaedah penuaian hasil tanaman. Okey, kaedah yang pertama memotong, memetik, mencabut dan menggali. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh soalan. Okey, untuk soalan ni cikgu nak minta pelajar cikgu lah. Okey, pelajar cikgu, siapa yang nak jawab soalan ni? Okay, siapa yang nak cuba? Saya, cikgu. Silakan. Okey, Iman. Saya. Okey, Iman. Iman boleh Ya. baca soalan dan beri jawapan Iman. Nyatakan 3 kaedah menuai hasil tanaman. Okey, apa jawapannya, Iman? Memotong. Memotong. 1 memotong. Okey. 2 memetik. Memetik. 3 mencabut. Okey, 3 mencabut. Jadi 3 jawapan yang kamu berikan di situ. Okey, Afiq, untuk menjawab soalan ni, okey, murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam talian, untuk menjawab soalan, tipsnya yang pertama, murid-murid perlu kenal pasti di manakah kata kunci pada soalan tersebut. Okey, untuk soalan 1, kita lihat kata kuncinya iaitu kaedah menuai hasil tanaman. Okey, selepas kita kena pasti, kamu boleh, okey, macam cikgu buat, kamu boleh bulatkan, kamu boleh garis, kamu boleh guna pen highlightkan kata kunci tersebut. Okey, dah kena pasti, barulah kamu beri jawapan berpandukan kata kunci tersebut. Okey, kita semak jawapan yang Iman berikan tadi. Betul tak? Okey, memotong, mencabut, menggali. Okey, betul lah? Betul. Okey, untuk kaedah menuai kita ada 4 kaedah. Jadi, murid-murid boleh pilih 3 daripada 4 kaedah tersebut. Okey, jawapan kamu mestilah ditulis dalam ruang jawapan disediakan. Okey, tahniah Iman. 3 markah untuk kamu. Okey, ada pilihan yang keempat, memetik. Okey. Seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua. Okey, seorang pelajar, cikgu nak minta siapa? Zul Husni. Boleh tak Zul Husni? Boleh, cikgu. Okey, boleh. Okey, Zul. Jawab soalan yang kedua. Okey, kaedah penuaian dan jenis tanaman. Yang pertama, menggali jenis serai. Oh, serai. Yang kedua, mencabut jenis sawi. Okey. Yang ketiga, sawi. memetik jenis kacang panjang. Kacang panjang. Yang keempat, memotong jenis pisang. Okey, pisang. Okey. Betul lah Zul. Tahniah, 4 jawapan betul. Jadi 4 markah untuk kamu. Okey. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis alatan penuaian. Okey, cikgu selaikan di situ ada 6 alatan yang kita biasa gunakan di rumah. Okey. Kamu kena pasti apakah nama bagi alatan tersebut dan apakah penggunaannya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh soalan berkaitan dengan penggunaan alatan tersebut. Okey, untuk soalan yang ketiga, cikgu bukalah kepada pelajar. Okey, siapa nak bantu cikgu untuk menjawab? Okey, baik. Siapa? Saya, cikgu. Siapa tu? Haikal. Oh, Haikal. Okey, Sila, Haikal. Sila berikan namakan alatan tersebut dulu, Haikal. Kemudian barulah Haikal beri kaedah penuaian. Okey, yang pertama apa, Haikal? Apakah nama alatan tersebut? Gambar pertama, sketcher. Okey, sketcher, betul. Kaedahnya? Kaedahnya memotong. Okey, memotong, betul, Haikal. Yang kedua, cangkul. Cangkul. Kaedah yang sesuai, menggali. Menggali. Okey, betul, Haikal. Kedua, sarung tangan. Okey. Kaedah sesuai, memetik. Okey, memetik. Yang keempat, pisau. Pisau. Kaedah sesuai, memotong. Memotong. Okey, betul, Haikal. Okey, 4 markah untuk kamu di situ. Okey, seterusnya kita lihat indeks kematangan. Okey, Afiq. Ada 3 kaedah menentukan kematangan. Okey, kita ada kaedah fizikal. Okey, apa dia kaedah fizikal?
Okey, kemudian kita ada kaedah kimia. Okey, murid-murid boleh tengok. Kemudian yang ketiga kita ada kaedah fisiologi. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang keempat. Okey, soalan keempat, nyatakan 2 kriteria yang digunakan dalam menentukan indeks kematangan hasil tanaman secara fizikal. Okey, untuk soalan yang keempat, cikgu nak minta cikgu nak pilih ke ataupun murid-murid nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa tu? Umi cikgu. Umi Alia. Okey. Umi Alia, boleh? Boleh. Nyatakan 2 kriteria yang digunakan dalam menentukan indeks kematangan hasil tanaman secara fizikal. Okey. Jawapan pertama mudah dileraikan dan pemerhatian. Okey, dan pemerhatian. Okey. Jawapan yang kamu beri itu betul. Okey, kita kena pasti yang mula, kita kena pasti dulu di manakah kata kunci untuk soalan tersebut. Okey, menentukan indeks kematangan. Okey, secara apa? Secara fizikal. Okey, kaedah fizikal kita ada 4 kriteria. Iaitu yang pertama, kita boleh bagi jawapan di sini, pemerhatian. Kemudian, mudah dileraikan. Okey, bau dan juga bunyi. Okey, apabila ditepuk dan dijentik. Okey, jawapan yang kamu beri 2 tadi tu betul lah Umi? Okey, betul. Okey, jadi Cikgu, 2 markah untuk kamu. Saya ada soalan, kalau contohlah murid tersebut nak jawab lebih daripada jawapan tersebut. Okey. Okey Afiq, boleh tetapi tidak digalakkan Afiq. Kerana sekiranya jawapan dijawab tidak di dalam ruang jawapan yang disediakan, okey, jawapan tersebut tidak dikira. Jadi merugikan masa. Merugikan masa. Jadi pelajar kena pilih betul-betul jawapan manakah yang mereka nak pilih. Kemudian jawab pada ruang jawapan. Baik. Itulah yang terbaik. Baik. Jadi supaya apa tips yang disampaikan daripada Cikgu Zulli akan mengingatkan kepada murid-murid di luar sana supaya jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Kita takut tersilap. Okey. Baik, silakan Cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan indeks kematangan hasil. Okey, ada 4 kepentingan di situ. Okey, yang pertama menentukan strategi pemasaran. Okey, kita boleh rancang pengeluaran hasil tanaman. Seterusnya, sebagai asas pengelasan hasil, dapat menghasilkan hasil mengikut keperluan pasaran. Okey, yang ketiga menentukan kesesuaian masa penuaian. Kita dapat mengelakkan hasil yang belum matang dan juga yang terlalu masak dituai. Okey, seterusnya yang keempat, pengurusan buruh dan sumber yang cekap. Okey, kita boleh merancang dengan baik pengeluaran dan pengendalian hasil. Okey, seterusnya kita lihat indeks kematangan bagi tanaman tomato, Afiq. Okey, ini adalah kaedah fizikal. Okey, ada 6 tahap di sini. Okey, untuk soalan ni cikgu nak minta bantuan Afiq lah. Okey. Boleh tak Afiq? Boleh. Afiq tengok dalam bakul tu ada beberapa biji buah tomato, Afiq. Jadi Afiq pilih satu. Pilih satu ya? Pilih satu. Tak kisah tunjuk kepada pelajar. Murid-murid. Saya pilih yang inilah. Saya pilih yang ini, cikgu. Okey, yang itu Okey, kita lihat di slide Okey, kita lihat di slide. Baik. Tahap manakah buah tomato yang Afiq pilih tu? Saya rasa tahap masak sepenuhnya. Masak sepenuhnya. Okey, kita lihat ciri-ciri masak sepenuhnya. Okey, warna merah sepenuhnya, lebih warna merah sepenuhnya. Tekstur kalau picik tu, dia rasa masih pejal. Pejal tak, Afiq? Pejal? Okey, pejal. Jadi, masak sepenuhnya. Macam ni bezalah cikgu. Itu terlebih masak, Afiq. Ini terlebih masak? Ini tahap yang ke-6. Terlebih masak. Okey. Okey, Afiq, boleh? Boleh. Maksudnya saya balik nanti boleh tanam tomato dah. Kan, boleh. Nak gunakan tomato tu pun boleh. Guna terus pun boleh? Boleh. Baik. Okey, kita lihat contoh soalan Afiq. Boleh? Okey, boleh. Okey, contoh soalan yang kelima berkaitan dengan tahap kematangan tomato tadi. Okey, cikgu akan baca soalan. Jadi cikgu nak minta pelajar nyatakan tahap kematangan berdasarkan ciri yang cikgu baca. Okey, boleh Okey, kita lihat contoh soalannya. Berikut adalah tahap kematangan bagi buah tomato. Okey, tahap matang abjad dia A Okey, pecah masak B, masak C, terlebih masak D. Okey, pelajar dikenaki memadankan tahap dan ciri kematangan buah tomato yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, soalan ni cikgu nak minta bantuan seorang pelajar. Okey, kamu nyatakan apakah abjad tersebut pada ruang jawapan. Boleh? Okey, boleh. Okey, kita nak minta siapa? Siapa yang nak jawab soalan ni?
Saya, cikgu. Oh, Iman lagi. Okey, Iman. Iman. Terbaiklah Iman. Okey. Cikgu baca ciri kematangan, kemudian kamu beri jawapan dia berdasarkan abjad Boleh? Okey, boleh. Kita tengok kematangan, ciri kematangan yang pertama warna merah gelap dengan tekstur yang lembut. Okey, tadi Abang Afiq dah tunjuk dah tadi. Apa tahap yang mana? Yang tu D. D, maksudnya Terlebih masak. okey, cuba kita simak. D. Okey, terlebih betul. masak. Betul Afiq. Betul. Nampak? Okey. Okey, terus Iman. Lebih separuh warna hijau dan sedikit kuning B. atau merah. B. Apa tu? Pecah warna. Pecah warna. Okey, Pecah betul warna. Iman. Okey, seterusnya ciri yang ketiga, warna merah sepenuhnya dengan tekstur yang pejal. C. Masak. Okey, C masak. Okey, seterusnya yang terakhir, warna hijau dan berkilat. Okey. A. Matang. Okey, A matang. Okey. Jadi tips untuk menjawab soalan seperti sebegini, pelajar-pelajar perlu menjawab mengikut arahan soalan. Okey, kena tulis abjad di sini. Jangan tulis tahap. Contohnya warna merah gelap dengan tekstur yang lembut, pelajar tulis terlebih masak. Okey, jadi salah. Sebab Walaupun tak jawapannya mengikut betul. kehendak Ya. soalan. Okey, jadi pelajar perlu berhati-hati ketika menjawab soalan sebegini. Baik. Okey? Okey. Jadi tahniah kepada Iman kerana dapat jawab semua betul. Ya, betul. Baiklah. 4 markah untuk Iman. 4 markah untuk Iman. Okey. Okey, jadi cikgu sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Okey. Kita bagi peluang kepada murid-murid di rumah juga berehat. Jadi kita nak recap balik sebab tadi cikgu dah bagi tahu macam mana kita nak mengenali kematangan tomato. Ya, betul. Okey. Jadi sekarang ni kita akan sambung lagi sesi pembelajaran kita selepas ini. Kita berehat terlebih dahulu semuanya dalam Sukses SPM 2021. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rafidah binti Abdul Rahman, salah seorang tenaga pengajar di SMK Sungai Laya yang mengajar subjek MPV tanaman makanan. Okay, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya, selamat menduduki peperiksaan kepada semua calon MPV tanaman makanan tahun 2021 bagi calon SPM Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Laya. Saya harap anda semua dapat menjawab soalan dengan baik dan sempurna. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, kita imbas kembali. Tadi kita dah tahu tahap kematangan tomato. Kemudian selepas kita dah menuai, kita nak tahu juga apa proses yang sepatutnya kita lakukan selepas menuai. Jom kita tanya dengan Cikgu Zul. Silakan Cikgu Zul. Okey, terima kasih Afiq. Baik. Okey, seterusnya kita dah masuk fasa yang ketiga dalam penuaian dan pengendalian hasil lepas tuai. Okey. Okey, iaitu mengendalikan hasil lepas tuai Afiq. Okey, kita tengok apa maksud pengendalian lepas tuai, iaitu pergerakan hasil tuaian bermula selepas penuaian sehingga sampai kepada pengguna. Okey, melibatkan beberapa proses lah Afiq. Okey, kat sini kita ada 6 proses. Okey, kita tengok proses yang pertama, iaitu proses membersih hasil tuaian. Okey, ada 6 langkah kerja yang murid perlu lakukan di situ. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan. Okey. Contoh soalan yang ke-7. Okey, catat alir Maksud dia pelajar murid perlu melengkapkan catat alir langkah kerja membersih hasil tuaian di bawah. Okey. Untuk soalan ni kita minta pelajar tolong jawablah Afiq. Boleh Afiq? Afiq jawab. Kan minta Afiq minta lah. pilih lah. Oh, okey. Okey. Siapa nak mencuba? Zul Husni? Mungkin? Siapa nak cuba? Okey. Ada yang ingin mencuba? Angkat tangan. Okey, Okey, Alia. Boleh, Alia. Silakan Alia. Okey, Alia. Okey, kamu lengkapkan catat alir tersebut. Okey, apakah langkah yang pertama? Langkah yang pertama, potong tangkai daun dan akar. Okey, kita lihat. Okey, betul lah. Potong tangkai daun dan akar. Okey, akar dan daun. Okey, sama. Betul. Baik. Yang ketiga, okey. Bersihkan menggunakan air. Bersihkan menggunakan. Okey. Basuh dengan menggunakan air. Sama Okey, boleh diterima. Okey, seterusnya yang terakhir. Sekali, tuskan hasil tanaman. Okey, tuskan hasil tanaman. Kita lihat. Okey, betul Alia. Okey, tahniah Alia.
Tahniah. 3 markah untuk kamu. Okey? Baik. Okey, mudah Afiq? Mudah. Okey. Seterusnya kita lihat proses yang kedua iaitu penggradan hasil. Okey. Kita lihat ada berapa langkah kaedah di sini. Okey, ada 5 kaedah penggradan hasil Afiq. Okey, pelajar boleh baca, murid-murid boleh baca Okey. Kemudian kita lihat tujuan kita melakukan penggradan tersebut. Okey, ada 6 tujuan di sini. Okey, kita lihat contoh soalan yang ke-8. Okey, untuk contoh soalan yang ke-8, okey, tandakan right pada penyataan tujuan penggradan yang betul dan pangkah pada penyataan yang tidak berkaitan pada ruang yang disediakan. Okey, maksud dia ruang jawapan yang disediakan. Okey, untuk soalan sebegini, murid-murid perlu tanda right dan juga tanda pangkah. Okey, kita lihat dulu apa jawapan murid. Boleh? Okey. Okey, siapa yang nak mencuba? Siapa nak jawab ni? Siapa nak cuba? Saya, cikgu. Iman lagi, Iman cikgu. lagi. Okey, terbaiklah Iman. Iman lagi. Okey. Iman, baca pernyataan dan juga apa jawapannya. Mengelakkan ketidakadilan dalam urus niaga, betul. Betul Okey, kita cek. Betul. Okey, betul Iman. Okey, seterusnya. Mengasingkan produk mengikut kualiti, betul. Okey, betul. Okey, betul Iman. Seterusnya. Memastikan hasil tidak berkualiti dijual kepada pengguna, salah. Okey, salah. Okey, tepat sekali. Okey, tahniah 3 markah untuk kamu Iman. Okey, untuk soalan sebegini Afiq. Baik. Okey, murid-murid, walaupun kita kata salah di sini. Okey, murid perlu tandakan pangkah di situ. Okey, tak boleh tinggalkan kosong. Okey, kadang-kadang murid-murid dia fikirkan, okey, dia tinggal kosong tu maksud dia pernyataan tu salah. Memang betul salah. Tapi dia tak tanda jawapan di situ. Okey. Jadi kat situ murid-murid boleh hilang markah di situ. Jadi kena pastikan pemeriksa tahu yang jawapan murid tersebut salah. Jadi betul. pastikan pemeriksa tahu benda tu. Okey, betul. Tak nampak kan? Jadi tak tanda tak nampak. Okey, yang kedua, tak boleh tanda di luar ataupun di soalan. Contohnya tanda di sini. Okey, tanda di sini pun tak diterima sebab bukan di ruang jawapan. Okey. Okey? Baik. Okey, Jadi saya harap murid-murid di luar jangan cuai apabila menjawab peperiksaan nanti. Okey. Okey, Afiq. Silakan cikgu. Okey, seterusnya kita lihat proses yang ketiga Okey, iaitu menimbang hasil tuaian. Okey, kita ada beberapa contoh alat penimbang di sini. Okey, yang pertama kita ada penimbang gantung. Kemudian kita ada penimbang digital. Okey, seperti yang saya bawa ke studio hari ini, Afiq. Ada cikgu bawa penimbang digital Okey, inilah contohnya. Penimbang digital. Ini contoh penimbang yang selalu kalau kita pergi pasar akan guna penimbang ini. Okey, betul Afiq. Okey. Kita guna penimbang digital dan juga satu lagi penimbang spring. Okey, 2 penimbang ni biasanya kita jumpa di pasar, Afiq. Ya, betul. Okey. Seterusnya yang keempat, penimbang elektronik, Afiq. Okey, yang ni kita jumpa kat mana, Afiq? Yang ini selalunya mungkin selepas menuai ataupun dekat pasar borong, Afiq. Oh, ni kat pasar borong? Pasar sebab juga? Penimbang elektronik 150 kg. Maksudnya ditimbang ni dalam kuantiti yang banyak, Afiq. Beli banyak-banyak akan gunakan inilah. Jadi dekat pasar borong selalu kita nampak. Faham? Okey. Okey, seterusnya Afiq. Cikgu teruskan. Baik, silakan cikgu. Okey, jenis-jenis pembungkus. Okey, kita lihat ada 8 jenis pembungkus yang biasa digunakan. Okey, kita lihat yang pertama, plastik regang. Okey, kotak kayu, plastik poli PE, kotak kertas, jaring poli uritina. Okey, seperti contoh yang cikgu bawa di situ. Okey, boleh tunjuk. Okey. Kat situ ada bawang Okey. Sebenarnya beg plastik, Afiq. Seperti kacang kat belakang tu, Afiq. Kacang buncis ni? Tu beg plastik. Okey. Okey, kemudian jaring styrofoam. Okey, gambar tu. Jaring styrofoam. Oh, yang ini? Yang itu, Afiq. Okey, seterusnya yang terakhir, kita ada pita pengikat. Okey. Okey, itu adalah contoh jenis-jenis pembungkus, Afiq. Baik. Okey, seterusnya kita lihat melabel. Okey, tujuan melabel. Okey. Okey, tujuan melabel adalah untuk memberikan maklumat hasil tanaman kepada pengguna. Okey, kita lihat apakah maklumat pelabelan yang perlu ada. Okey, yang pertama hasil, jenis hasil, berat bersih, seterusnya tempat penanaman, tarikh luput hasil,
kandungan nutrien dan juga kepelbagaian hasil. Okey. Kita pergi kepada contoh soalan yang ke-9, Fiq. Boleh? Okey. Okey, soalan ni cikgu nak minta seorang murid. Siapa yang nak jawab soalan ni? Yang bantu cikgu? Okey, kita dah tengok pola soalan. Okey, Zul Husni ya. Okey, Zul Husni nak cuba. Okey, Zul Husni Afiq. Okey, Zul Husni boleh bacakan soalan dan juga beri jawapan kamu. Kita dah buat dah soalan betul salah tadi. Okey. Fungsi pembungkus terhadap tanaman. Yang pertama, mencegah kehilangan kelembapan hasil ialah betul. Betul Okey, yang kedua, mengurangkan Yang kedua, mengurangkan kecederaan pada hasil tanaman ialah betul. Betul juga. Okey, betul. Yang ketiga, memudahkan kerja penuaian hasil tanaman ialah salah. Oh, salah Dan yang keempat, okey. Yang keempat? Dan yang keempat, meningkatkan nilai tambah pada hasil tanaman ialah betul. Okey, betul. Jadi kita simak. Okey, betul Zul. Okey, jadi semua Afiq, betul. Kalau semua betul macam ni, 4 markah. Okey, jadi mudahlah Afiq. Mudah tak? Mudah. Okey, mudah Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke-10. Okey. Okey. Cikgu baca soalan. Boleh. Okey, berikut adalah penyataan langkah kerja pengedaran hasil tuaian tanaman pisang yang betul dan tidak berkaitan. Okey, jadi soalannya diberi di situ penyataan langkah kerja. Soalannya berdasarkan penyataan langkah kerja, pilih 5 langkah kerja yang betul dan tulis semula pada ruang jawapan. Okey, jadi soalan macam ni. Okey, dia menghendaki murid-murid pilih penyataan langkah kerja yang murid-murid rasa betul dan salin semula di ruang jawapan. Okey. Baiklah. Jadi siapa nak mencuba? Siapa nak cuba? Saya rasa tadi Irfan nak cuba, cikgu. Irfan dia angkat tangan Okey, cuba kita ni. Irfan, kita bagi peluang pada Irfan. Silakan Irfan. Okey. Yang pertama, menggrade pisang. Okey, menggrade pisang. Yang kedua, mengeringkan sisi pisang. Okey. Yang ketiga, memotong sisi pisang dari tandan. Okey, yang keempat. Okey, betul. Yang keempat, membersih sisi pisang dalam takungan air. Yang kelima, okey, betul. Merendam sisi pisang dalam larutan pencegah kulat. Okey, pencegah kulat. Okey. Okey, untuk soalan sebegini, okey, murid-murid perlu baca penyataan langkah kerja. Okey, penyataan langkah kerja yang difikirkan betul. Okey, murid-murid tanda. Okey, katakanlah menggrade pisang. Okey, kita kena pilih 5 Afiq Ya. Okey, kemudian mengeringkan sisi pisang. Okey, kita tanda. Ataupun ikut kesesuaian murid-murid lah. Kalau dia nak gariskan pun boleh. Okey. Kemudian memotong sisi pisang dari tandan. Okey. Membersih sisi pisang dan juga merendam sisi pisang dalam larutan pencegah kulat. Okey, apabila murid-murid tanda begini, jadi tak akan berlaku kesilapan apabila semasa memindahkan jawapan ke ruang jawapan. Itu tips untuk kamu Jadi kamu perlu berhati-hati, takut kamu rasa okey, jawapan yang kamu dah tanda betul. Tapi kamu tak tanda kan? Kamu tulis di sini, kamu ambil benda yang salah. Okey, jadi hilang markah kamu kat situ. Baik. Okey, jadi perlu berhati-hati dengan soalan sebegini. Okay? Jadi bila perkara yang melibatkan pemindahan jawapan ni perlu lebih teliti lah cikgu. Ya, betul. Walaupun kita kata agak mudah, tetapi kecuaian menyebabkan hilang markah di situ. Ya, jangan cuai sewaktu kita menjawab peperiksaan. Apa-apa pun jangan lupa untuk baca doa banyak-banyak sebelum menjawab. Betul. Baik cikgu, jadi kita sekarang nak imbas kembali. Tadi kita dah belajar pengendalian lepas tuai, beberapa proses tersebut dan ada juga soalan yang dicuba oleh murid-murid di studio. Tahniah kerana semuanya betul ya cikgu tadi? Semuanya betul. Oh, semua betul. Hebat. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Harap murid di rumah juga dapat ilmu yang disampaikan ataupun tips daripada Cikgu Zul tadi. Sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Saad bin Man, Pengetua SMK Sungai Layar. Lebih dahulu saya merakamkan penghargaan terima kasih kepada Didik TV atas rakaman sesi PDP subjek MPV tanaman makanan.
tanaman makanan merupakan subjek yang diperkenalkan di SMK Sungai Layar kepada 25 orang murid di sekolah ini. Jadi sekurang-kurangnya subjek ini akan memberi pengalaman dan pendedahan kepada mereka apabila mereka keluar selepas SPM kelak. Harapan pihak sekolah kepada anak-anak SMK Sungai Layar yang akan menduduki SPM 2021 bagi subjek MPB tanaman makanan, semoga anda semua akan memperoleh kejayaan yang cemerlang dan dapat meningkatkan GP bagi subjek tanaman makanan. Sekian, Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Jadi kita nak imbas kembali. Tadi kita cuba jawab beberapa soalan tentang hasil tuaian tanaman pisang. Selepas ni dengan cerita Cikgu Zul tadi ada beberapa soalan lagi cikgu ya? Yang betul, akan kita cuba jawab. Jadi mari kita sambung lagi. Silakan Cikgu Zul. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita masih lagi di soalan bahagian A ya. Okey, tapi kita dah sampai soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11 ni adalah soalan terakhir, Afiq. Oh. Okey, cikgu akan baca soalan dulu. Boleh. Okey, pernyataan di bawah merupakan langkah kerja memungut hasil tanaman bendi yang tidak mengikut urutan. Okey, soalannya, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, dan D dan E pada ruang jawapan langkah yang disediakan. Saya rasa saya boleh jawab, cikgu. Afiq nak jawab ke soalan ni? Saya boleh jawab sebab saya tanam bendi kat rumah. Oh, okey. Kita cuba Afiq Boleh. Okey, kita tengok. Okey, jadi untuk soalan ni, Afiq kena pilih pernyataan yang mana yang dahulu. Oh, yang dahulu. Kita susun dulu. Okey, boleh. Okey, yang dahulu A. Yang pertama yang mana? Yang A menyediakan alatan yang sesuai. Okey, kita semak di sini. Betul tak? Okey, betul. Betul. Okey, yang kedua, memilih buah yang muda. Okey, memilih buah yang muda Okey, betul Afiq. Okey, betul. Seterusnya memotong tangkai buah. Okey, yang ketiga C C memotong tangkai buah. Okey, betul. Betul. Okey. Kemudian memasukkan buah ke dalam bekas. D. Okey, betul. Kemudian yang terakhir sekali menghantar buah ke pusat pengumpulan. Okey. Kalau macam ni Afiq, Afiq boleh ambil subjek ni. Ui, saya boleh ambil subjek ni. Boleh ambil subjek ni Afiq. Bolehlah. 5 markah untuk Afiq. Tahniah Afiq. Baik, terima kasih cikgu. Seterusnya kita lihat contoh soalan untuk bahagian B. Okey, jika tadi kita tumpu kepada soalan-soalan pada bahagian A, sekarang kita akan cuba lihat pula contoh soalan pada bahagian B. Okey, soalan bahagian B keseluruhannya ada 4 soalan. Okey, setiap soalan diperuntukkan 10 markah. Okey, 10 markah. Soalan terdiri daripada soalan yang berkait dan juga soalan tidak berkait. Okey, soalan-soalan ni agak mencabarlah untuk murid-murid. Okey, jadi kita nak lihat contoh soalan yang pertama ni berkait ke tak berkait. Okey, cikgu akan baca soalan. Kita sama-sama tentukan adakah dia berkait ataupun tidak. Berkait. Okey, kita lihat yang pertama soalannya diberi gambar tanaman cili. Okey, tanaman cili. Namakan kaedah penuaian yang sesuai. Okey. Untuk teknik menjawab, okey. Tadi kita dah buat pada soalan yang pertama. Murid-murid perlu kena pasti di manakah kata kunci untuk soalan A. Okey, kaedah penuaian. Okey, kamu tandakan kata kuncinya di situ. Okey, untuk B, senaraikan 3 alatan yang digunakan untuk melakukan kerja penuaian tanaman tersebut. Okey, di mana kata kunci kat sini? Okey. 3 alatan. Okey, maksud dia alatan, kita perlu senaraikan 3 alatan. Okey, seterusnya huraikan langkah kerja kaedah penggradan yang dilakukan bagi tanaman tersebut. Okey, kat sini kaedah penggradan. Okey, murid-murid dah kena pasti di manakah kata kunci bagi soalan tersebut. Okey, jadi kita lihat soalan A, soalan B dan soalan C adakah berkait. Bermaksud adakah soalan A jika jawapan yang kita beri memberi masalah kepada soalan di bahagian C, bahagian B dan C. Tidak kan? Tidak. Okey, sebab kalau kita tak boleh jawab bahagian A, kita boleh jawab, kita masih lagi boleh jawab soalan B dan C. Okey, jadi soalan ni adalah contoh soalan tidak berkait. Okey, jom sama-sama kita bagi jawapan untuk jawapan tersebut. Ataupun cikgu nak minta murid lah
Boleh? Tolong jawab Afiq. Siapa yang kita nak bercuba? pilih siapa? Kita nak Soalan, pilih contoh soalan yang pertama. Alia, Umi. Umi angkat tangan, Afiq. Umi angkat tangan. Okey, Umi. Kita lihat soalan A ya. Namakan kaedah penuaian yang sesuai. Satu markah di situ. Maksud dia satu kaedah saja. Okey. Apa Umi? Kaedah penuaian dia memetik. Okey, memetik. Memetik. Okey, kita lihat. Okey, betul. Betul. Umi. Betul Umi. Okey. Kemudian 3 alatan yang digunakan. Pisau, sarung tangan, baku plastik. Baku plastik. Okey, kita lihat jawapannya. Pisau ada, skater Okey, skater, baku plastik, sarung tangan. Okey. Ada 4 pilihan jawapan di situ Afiq. Okey. Murid-murid boleh pilih 3 jawapan. 3 saja. Okey, 3. Okey, seterusnya huraikan langkah kerja kaedah penggredan. Okey. Satu, dia diasingkan mengikut hasil tuaian yang baik ataupun rosak. Okey, kita asingkan mengikut hasil tuaian. Yang baik tak sebelah, yang rosak tak sebelah. Okey. Yang kedua, diasingkan mengikut indeks kematangan. Indeks kematangan. Okey. Okey, boleh. Betul. Yang ketiga, mengikut saiz hasil tanaman. Okey, saiz kecil sebelah, besar sebelah. Okey. Ya. Yang keempat, mengikut rupa bentuk hasil tanaman. Okey, rupa bentuk. Yang kelima, mengikut berat hasil tanaman. Berat. Okey, berat tanaman. Okey, jadi ada 5 poin di situ. Okey, penerangan dan huraian pelajar, murid akan memberikan markah satu markah, 5 markah dan huraian murid akan tambah 1 lagi markah bonus. Jadi 6 markah di situ. Baik. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang berikutnya. Iaitu contoh soalan yang kedua. Okey, masih lagi soalan bahagian B Okey. Okey, soalan ni agak mencabar sikit Okey, kita lihat menarik sebenarnya soalan ni. Okey. Cikgu baca soalan. Boleh. Okey, sama-sama kita lihat. Syarikat anda bercadang untuk menukar label pada pembungkus tanaman tomato yang sedia ada kepada yang baru. Okey, soalannya senaraikan 2 maklumat perlabelan. Okey. Kemudian B, lakar warnakan label itu berdasarkan maklumat perlabelan yang perlu. Okey. Kemudian C, nyatakan satu cara untuk mempromosikan produk itu. Okey. Kita lihat dulu di manakah kata kunci untuk soalan ini tersebut. Okey. Untuk A, maklumat perlabelan. Okey, kita perlukan berapa Afiq? 2. Kita perlukan 2. 2 kat situ. Okey, kemudian untuk B, kamu lihat ada 7 markah di situ Ya. Okey, 7 markah. Okey, tugasan untuk kita ialah yang pertama lakarkan, kemudian warnakan dan juga senaraikan maklumat perlabelan. Okey, jadi ada 3 tugasan untuk kita lakukan pada soalan B. Okey, jadi markahnya banyak, 7 markah 7 markah ya. 7 markah. Kemudian C, nyatakan satu cara untuk mempromosikan produk itu. Okey, jadi maksud dia cara mempromosikan. Okey. Okey, untuk soalan ni cikgu nak minta soalan A dan C murid jawab. Soalan B cikgu jawab. Okey. Okey. Baik, Boleh tak? Okey, kita pilihlah siapa nak jawab soalan A dulu. Soalan A dan C. Soalan A dan C Okey. Okey, siapa nak cuba? Angkat tangan. Ada? Saya. Haikal. Oh, Haikal. Okey, Ya, silakan, Haikal. Boleh cuba Haikal? Maklumat perlabelan jenis hasil. Okey, jenis. Jenis hasil. Okey, jenis hasil. Tarikh luput. Tarikh luput. Okey. Okey, kita semak. Kita ada 6 maklumat perlabelan yang perlu yang boleh ada. Okey, pilihan jawapan kita ada 6, tapi diminta di situ adalah 2. Okey, jadi kita berikan jawapan kepada murid. Jenis hasil, berat bersih, tempat penanaman, kandungan nutrien, tarikh luput dan kepelbagaian hasil. Okey, kemudian C. Jawapan untuk C. Cara mempromosi periklanan. Okey, periklanan. Okey, untuk cara mempromosi, Afiq, kita boleh letak apa saja cara yang kita boleh buat. Okey, tak semestinya periklanan saja. Berbagai lagi. Okey, tapi contoh di sini jawapan yang cikgu beri ada 4 lah. Yang pertama periklanan, kita bagi promosi, jualan langsung,
publicity. Ya. Okey, murid-murid boleh pilih mana-mana satu jawapan tersebut. Jadi jawapan cara mempromosi ni sebenarnya merupakan soalan yang agak terbuka lah kepada Terbuka. Maksudnya murid-murid. markah percuma lah untuk murid-murid. Okey, Afiq, jom kita lihat. Boleh? Soalan B ya. Soalan B, 7 markah tu. Jangan Ya, tinggal. banyak tu. Jangan tinggal. Okey, kita lihat untuk soalan B. Okey, pecahan markah adalah berdasar reka bentuk. Okey. Diberi 4 markah di situ. Kemudian maklumat pelebalan ada 3 markah di situ. Okey, kita lihat dulu reka bentuk. Okey, yang pertama lakaran. Okey, bermaksud murid-murid lakar apa saja bentuk lakaran mengikut kreativiti murid. Okey, 1 markah murid dapat. Okey, kemudian murid-murid warnakan dengan cantik. Sebab tu dia beri 2 markah. Ada murid-murid yang color tak cantik kan? Okey, kalau tak habis, tak siap. Tak sempat. 1 markah. Dia dapat 1 markah. 1 markah. Okey, itu bezakan antara cantik dengan tak cantik. Ya. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga grafik. Okey, murid-murid boleh letak gambar tomato di situ. Okey, jadi 4 markah di situ. Contohnya maklumat pelebalan, 1 maklumat pelebalan, 1 markah. Okey, jadi maksimum murid-murid akan dapat 3 markah lah. Maksudnya 3 maklumat per labelan. Walaupun kita ada 6 kan tadi. Ya. Okey. Jadi dapatlah 7 markah di situ. Baik, itu adalah cara-cara untuk mendapatkan markah penuh untuk soalan ini ya cikgu Okey, untuk bahagian ya, B betul, ini. Afiq. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni selesai. Dah selesai ke cikgu? Okey, kita tengok. Okey dah. Dah selesai. Sekian, sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Okey. Okey. Moto cikgu, berusaha, terus berusaha, pasti berjaya. Baik, itulah dia. Terima kasih Cikgu Zul Azri. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid yang bersama dengan kita di studio dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Jadi apa saja penyampaian ilmu, tips daripada Cikgu Zul dapat memberi manfaat kepada murid-murid yang menonton kita pada hari ini supaya anda dapat jawab SPM 2021 dengan keputusan yang cemerlang. Okey? All the best. Itu saja daripada kami dalam Sukses SPM 2021. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya dalam Sukses SPM 2021. Saya Hafiz Syazwan. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama, Afiq.